Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sehinggalah perkataan beliau pengumpat situ yang ke-11 daripada 18 jenis dosa yang tidak diampunkan pada malam nisfu Sya'ban. Apa kaitan, apakah khususiat disebut secara khas malam nisfu Sya'ban? Kerana malam nisfu Sya'ban ini malam Tuhan nak ampunkan segala dosa. Tiba-tiba ada jenis-jenis dosa Tuhan tak ampunkan. Kalau dia tak berhenti, kalau dia bertobat, Tuhan kata nak ampun semuanya. Ada dosa semata-mata bulan Sya'ban saja, tak perlu tobat, lalu saja nisfu Sya'ban, maka Tuhan ampunkan dosa. Gapo dianya yang ke-11 mengumpat, iaitu orang yang mengumpat terhadap manusia. Apa maksud mengumpat? Zikru akhaka bima yakrah. Menyebut mengenai saudara kamu benda-benda yang ia tak suka. Biasanya keaiban, biasanya kelemahan, keburukan. Kalau kebaikan, saya tak suka awak sebut mengenai kebaikan saya, hak tu tak dipanggil mengumpat. Sekalipun dia tak suka orang sebut kebaikan dia, setengah manusia lagu tu. Tetapi kalau kita sebut kebaikan dia, maka itu tidak dipanggil mengumpat. Maka zikru sini menyebut sini menyebut keburukan. Kerana apa? Kerana menyebut keburukan manusia itu tabiat manusia. Tabiat manusia dia akan suka menyebut keburukan orang. Keburukan dia, kalau boleh jangan sesiapa yang tahu mengenai keburukan dia. Kerana apa? Kerana supaya di mata masyarakat dia nampak baik, dia hero, dia gapo. Manakala orang jadi jahat belaka, orang lain jadi penjahat belaka, joker belaka, dialah jadi Batman-nya, jadi hero-nya. Manusia suka lagu tu. Tetapi apabila kita buat lagu tu menyembunyikan keburukan kita, tak sebi orang tahu, tapi kalau keburukan orang suka sangat kita beritahu, bererti kehidupan kita di sisi Tuhan tak bertambah. Kerana duk kekallah keburukan lagu tu dengan sembunyi, dengan kita duk selesa dengan keburukan diri kita. Kejahatan orang tak menyebabkan kita jauh dengan Allah Ta'ala. Maka perbuatan menyembunyikan, menunjukkan kebaikan dan dan mencari keburukan orang ni tak menambahkan kedudukan kita di sisi Tuhan. Hak moleknya kita cari keburukan diri kita. Gapo dia aku lagi ni? Perangai aku betul kodok Nabi Muhammad suka. Aku duk buat lah ni Nabi Muhammad suka, Allah Ta'ala suka ke nafsu aku suka. Kecek boleh belaka, alasan boleh sebut belaka, tetapi Nabi Muhammad suka ke Nabi Muhammad tak suka. Allah Ta'ala kata molek ke tak molek. Duk fikir mengenai keburukan kita. Manakala manusia duk tengok kebaikan dia lah. Tak dosa pun kalau kita duk tengok kebaikan manusia. Bahkan menyebabkan kita tidak jadi suuzon seka jahat kepada orang. Maka melihat keburukan diri dan melihat kebaikan manusia lain ada manfaat untuk diri kita. Manakala mengumpat ni sebaliknya, menyembunyikan kejahatan, mencari aib keburukan orang. Sebab tu mengumpat ini dosa dia masalah. Mengumpat ada martabat, banyak martabat. Pertama mengumpat dengan mulut. Kedua, mengumpat dengan perbuatan. Ketiga, mengumpat dengan hati. Dari hati. Sekalipun dari hati, setengah ulama kata, kalau semata-mata telitah lagu tak dikira lagi. Kadang-kadang kita duk layan lagu tu. Dari hati kita duk suka jahat ke orang. Tanpa sebab, tanpa alasan yang munasabah. Hak tu ni, jadi mengumpat, jadi duk kata ke orang. Ni tengok orang, kita pun komen pula. Dari hati tak komen mulut lagi. Komen dengan perbuatan, tunjuk isyarat-isyarat mulut ko, isyarat tangan ko, isyarat gapo yang menunjuk ke orang tu tak
tak isyarat tak comel Terutamanya mengumpat terhadap orang yang alim dan orang yang mengamalkan Al-Quran, yakni orang alim lah. Siapa dia yang mengumpat kepada orang biasa, dosa dah. Ngumpat kepada orang alim, ngumpat kepada tok guru, ngumpat kepada ulama, ngumpat kepada orang-orang alim, wali-wali Allah Taala, pahala dosa dia lebih besar daripada mengumpat kepada orang biasa. Kerana apa? Kerana kedudukan dia di sisi Tuhan. Nah, kedudukan dia di sisi Tuhan lebih besar, lebih mulia, lebih bersih. Tiba-tiba kita kata juga, kita mengumpat juga kepada orang lagu ni. Kalau orang yang tak bersih supaya kita tak ikhlas lah mana, buat ibadat pun ada lagi nak menunjuk ke orang. Kalau orang mengumpat, ai boleh kira lagi. Ni orang yang rapat dengan Tuhan, orang ulama, orang alim, orang gapo, kita mengumpat juga ke dia. Hak ni berat sikitlah. Ada ulama kata mengumpat kepada orang alim dosa besar. Mengumpat kepada orang biasa dosa kecil. Lagu tu. Maka sekalian ulama bersepakat mengatakan berdosa lagi jadi fasik. Apabila berdosa, maka orang yang melakukan dosa dapat satu title, satu gelaran, iaitu orang fasik. Dan tertolak segala kesaksian atas orang yang mengumpati orang. Maka orang yang mengumpat ini automatik dia tak boleh jadi saksi orang. Kerana dia telah mengamalkan dosa mengumpat dosa, maka jadi fasik dia. Kerana kita nak buat orang jadi saksi ni, orang itu kena jujur. Kalau orang tu ada jenis niat tak comel, rasa dia baik nak tuduh orang, jangan buat jadi saksi, kena hak dia nak marah dah gak. Orang lain dia dok kecek nyo komen hak ni nyo komen. Ulama pun dia nampak biasa. Wali Tuhan pun dia nampak biasa. Maka nak buat orang ni jadi saksi, tertolak. Apabila sabitlah kisah dia ni, masyhurlah cerita dia ni seorang yang suka mengumpat, seorang yang suka memfitnah, seorang yang suka kecek benda buruk orang, maka automatiklah tak boleh jadi saksi. Allah ni kan. Tak tahulah, sebahagianlah kita nampak YouTuber kan. Tak ada apa. Tak boleh jadi saksi kakak tu. Tak boleh jadi saksi lah kakak tu. Nak dah lebat gapo-gapo tak suruh panggil, tak suruh curik dia lah. Tak suruh tentu dah. Tak tolak saksi dia. Dan mengumpati orang yang mengamalkan Al-Quran, orang alim gapo dia, semua tu jadi fasik. Mengekalkan dosa. 12 mengambil cukai. Pengambil cukai, orang yang mengenakan cukai. Cukai ni bahasa Melayu. Bahasa standard KL dipanggil tax. TAX, tax. Bukan Texas tu, di Amerika Syarikat tu. Gapo dah? Rupuk motor ni Texas Cowboy tu deh. Bukan Texas Cowboy tu. Ni tax ni cukai. Apa saja bunyi tax, dia dekat-dekat dengan ketek. Orang Kelantan panggil kuat teh ngetek. Ngetek piti orang kerja demo. Berketek. Ketek tu asal daripada tax. Maknanya aku buat demo ambil piti orang. Rok tax. Tax semua income tax. Tax ni sudah bukan tax. Tax komputer tu bukan tax nama kena tukar. Mungkin bunyi tax tak boleh lalu. Berdosa lah tax sudah. Mengambil cukai. Ikutlah guna bahasa gapo-gapo pun zaman sekarang hak penting ambil cukai. Ambil duit cukai. Kerajaan ambil daripada rakyat cukai. Orang Islam sudah bayar zakat dah. Zakat badan, zakat harta, bayar goni, tiba-tiba kena cukai lagi. Orang kafir tak ada bayar gapo-gapo pun, kena cukai saja. Orang Islam tak boleh kena cukai dah sebab harta dia semua dia kena bayar zakat. Wajib berdosa kalau tak bayar. Tapi kadang-kadang orang Islam tak bayar cukai. Padahal kena hambak di income tax sebab tak bayar cukai. Tuhan balas. Sebab apa? Sebab manusia tu sendiri tak menunaikan kewajipan, maka Tuhan lantik orang yang memaksa manusia untuk memberi juga harta dia sekalipun dia tidak reda. Mungkinlah kalau pok kita bayar cukai belaka,
bayar cukai, bayar rotek dah pula. Bayar zakat belako, insya-Allah kehidupan negara kita senang lene belako. Tu cukai. Dalam mazhab kita hukum dia haram mengambil cukai jika tidak ada sebab. Dalam mazhab Hambali kata, tak silap hamba kata, boleh ambil cukai jika kerajaan mengalami kesusahan dalam nak mentadbir negara. Tak boleh bayar api, elektrik tak boleh nak buat tubik, jalan raya gelak gelemak, accident paciroh. Lepas tu nak pasal lampu jalan, siapa dia nak bayar dengan TMB. Lepas tu goni jalan kena baiki ke apa dia, maka perlu kepada duit. Maka boleh mengambil duit daripada rakyat atas nama cukai jika perlu. Jika nak perlu kepada pengurusan lah. Pengurusan macam-macam benda lah. Kerajaan ni nak guna macam-macam. Maka boleh diambil cukai atas dasar keperluan. Kalau tak ada keperluan, tak boleh. Haram hukum dia cukai ini. Iaitu orang yang mengambil cukai daripada harta manusia. Yang demikian adalah haram dan dosa yang amat besar dan amat susah baginya menghadapi ketakutan dan huru-hara pada hari diberi pembalasan terhadap mereka. Iaitu hari yang dibangkitkan segala makhluk daripada kubur mereka. Orang yang mengenakan cukai, Nabi sebut gini-gini balasan di akhir akhirat. Lepas tu, hamba duk kerja bahagian cukai. Cukai ni kalau manusia dipanggil imigrasi. Cukai orang. Kalau cukai barang, kastel dia panggil. Cukai kenderaan dipanggil JPJ orang panggil. Nama standard. Nama standard panggil. Nama tu semua tu kait dengan cukai berlaku. Benda kemasukan kepada kerajaan. Pihak polis, sama-sama, MPKB, semua tu badai-badai untuk masuk ke hasil kepada kerajaan. Parking, cukai goni, macam-macam. Cukai beruk dulu, cukai lembu, cukai pitu, cukai nyelo, cukai tiap. Macam-macam lah cukai macam sikit. Mujur tu cukai hidup. Demo hidup lah ni. Hidup kena bayar juga cukai lah ni. Bak demo napah, berat mampu selok ijal. Jadi cukai ni macam-macam lah ni. Itulah cara orangnya. Kalau miskin negara baru boleh. Tu kaedah dia sebenarnya. Kalau tidak hukum dia haram. Orang ke-13, orang yang berurusan pada mata benda dengan bersumpah secara dusta, mudrik. Jual barang sumpah. Wallahi barang hamba ni tak ada lagi atas muka dunia. Hamba ambil daripada negara akhirat ni barang ni. Barang kualiti tak boleh nak kecek. Kenaikkan harga sama. Kecek ya Rabbi, sumpah dengan nama Tuhan lah berapa dia. Siapa orang dengar gerung, meling kata. Barang ni demo cari ya. Seluruh Malaysia tak ada soni ya barang ni. Mujur hamba jumpa berebut dengan bunyi hari tu. Barang ni barang ganah berok. Nyop sopoh dengan nama Tuhan untuk melakukan jualan dia. Kalau sungguh tak apa nah. Ni tipu. Menipu tu masalahnya. Kalau sebut nama Tuhan dengan kebenaran, hak tu pun makruh lagi ulama kata kerana menggunakan nama Tuhan. Sekalipun benda tu benar, tapi kita guna juga nama Tuhan. Nailah kata dosa. Maka kalau menipu guna nama Tuhan, dosa haram. Kalau orang beli tertipu dengan kita, dosa. Jual beli itu berdosa. Atau mereka yang mengerjakan yang haram seperti menipu pada sukatan dan timbangan. Jual, tanya beli ala ke dia. Jangan minta murah kakak nak. Tanya jual. Tak apa lagu tu. Tak ada masalah. Tapi dia tipu. Dia kata sekilo harga 50 riyal. Tak apa sekilo 50 riyal. Tak apa, hamba bayar. Haruslah dia mau nak uji harga berapa. Dah lah dia kata sekilo 50 riyal. Tanya suka tu dia tipu pula. Tu kata tak siapa sekilo. Menipu ni. Wi makan pasir. Kok ayam. Nyawi buat ayam. Makan pasir. Berat tu ga ayam. Orang zaman dulu kalau kambingnya tak perah susu. Ibu tak perah susu. Jalan begini. Lah ni nyawi air. Kok lembu. Nak jual lembu ni, nyawi minum air. Air bergemuk gitu. Lembu. Ambil pisau pah sikit, bocor sini. Tubik air saja, kuh kekek. Toleh kita tubik. Gereng bunyi. Berat lagu tu. Menipu. Maka macam-macam burung puyuh nyawi makan padi. Bukan wi makan padi, nyo sumbak gitu padi. Gemuk letong burung pati, burung gapo. Maka perbuatan lagu ni menipu.
maka hukum dia berdosa, ya berdosa. Pada malam ni 10 Syakban tu saya tak maaf orang lagu ni. Kecuali kalau dia bertobat malam tu, maka dimaafkan. Kalau dosa lain, lalu saja malam ni 10 Syakban, insya-Allah diampun dosa. Sehubungnya dengan itu, orang yang memakai riba, orang makan riba, bukan makan roba, baca roba kak. Waktu tak apalah, kerja dia makan roba masa mengaji ni. Yo konsentrate lah jok roba yang makan cak puak. Nulis dok makan roba. Orang lagu ni habis ngaji pondok pun tak faham apa dok makan roba. Maka orang yang makan riba ini Nabi kata dia akan bangun pada hari kiamat kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang riba ini akan berjalan pada hari kiamat rupa dia serupa orang masuk setan. Masuk iblis. Orang kesurupan. Orang kena histeria. Tengok histeria. Apa gila mengamuk kau ni. Tarik kain mau. Orang makan riba. Hari kiamat rupa dia lagu tu lah. Ada riwayat kata macam-macam lah. Mengenai azab orang makan riba. Makan riba ni macam-macam jenis nama ada. Riba ni nama-nama istilah orang panggil bunga pun ada. Pokok pun orang panggil. Daun pun ada. Orang zaman dulu kalau butang dengan ceti, dua istilah. Bayar pokok ataupun bayar bunga. Dah pak pokok tak boleh bayar lagi, bayar ranting dululah. Bayar bunga dia dulu. Tak apalah hak tu slow-slow lah. Butang 10,000 bayar 15,000. 5,000 tu bunga dia. Lepas tu hak 10,000 tu batal dia. Bayar ibu, tak apalah. Dulu istilah bayar anak. Istilah orang tua panggil bayar anak dululah. Tak boleh bayar ibu. Bayar ibu, bayar habislah semua. Bayar anak tu bayar hak riba dia dulu. Tu jangan duk ajar makan lagu tu. Lainlah kalau kita terdesak sangat nak kata lagu mana. Macam lo ni pengajian ko gapo dia ko terdesak. Maka katanya ulama kita sebut dah pada akhir zaman orang tak si makan riba pun dia terpaksa makan riba. Dia akan terkena juga debu-debu riba. Gapo masuk debu riba? Buat makan riba bukan dalam keadaan kita reda. Tak sih pun, saya tak sih cara lagu ni, saya tak pernah reda cara lagu ni, bukan cara Islam ni, cara zalim buat kerja lagu ni. Orang susah semakin susah. Daulah susah. Ekonomi lagu ni diasahkan dengan riba, tak ada keberkatan daripada Tuhan. Tuhan tak wi kemenangan, kejayaan, kesenangan di dalam ekonomi. Antara benda yang menjahanamkan sistem ekonomi dunia adalah mengamalkan riba. Kalau tak amalkan riba, sudah sangat berjaya. Dan sistem riba ini menekan manusia. Sistem yang zalim menekan orang susah. Orang kaya semakin kaya. Islam tidak mengajar lagu tu. Islam mengajar tolong-menolong. Sistem yang sangat adil. Sangat suka dan diberkati oleh Tuhan. Maka yang demikian itu haram lagi dosa besar. Orang yang benci, yang ke-14 orang benci sahabat Nabi. Orang benci sahabat Nabi. Benci Sayyidina Abu Bakar, benci Sayyidina Umar, benci Sayyidina Osman, benci Sayyidina Ali. Ali, Allah, Syiah. Allah Rabbi Syiah. Sahabat Nabi kata Syiah. Pasal apa dia tak bukan Syiah kalau sahabat Nabi pun Syiah juga ke? Hasan Syiah. Pula dia sahabat Nabi. Omar benci. Sayyidina Abu Bakar benci. Jadi pula benci. Jadi Syiah dah pula. Wahabi dia benci Sayyidina Ali. Tak suka Ahlul Bait keluarga Nabi. Sebut Ahlul Bait tak suka. Supaya tak ada kelebihan langsung mengenai Ahlul Bait ni. Manusia sama belaka ke baca kat hadis. Nabi Muhammad sebut kelebihan Ahlul Bait dia. Maka kita kena sayang, kena letak Ahlul Bait serupa dengan hak Nabi suruh. Sahabat juga kena hormat, kena letak sebagaimana Rasulullah suruh. Maka ada orang benci sahabat, Syiah benci pula sahabat, salah belaka. Dua kumpulan ni karut belaka. Hak ni benci sahabat Nabi, hak ni benci ahli keluarga Nabi. Kita ahli sunnah wal jamaah sayang kedua-duanya. Sayang kepada sahabat Nabi, sayang kepada ahli keluarga Nabi. Dan setiap orang yang bid'ah, orang bid'ah juga pada malam ni 10 Syakban tu itu apun dosa. Siapa dia kau bid'ah ni? Bid'ah ini adalah kumpulan yang tidak wujud pegangan akidah iktikad yang tidak wujud pada zaman Nabi.
Antaranya orang yang berpegang kepada akidah 3. Ni bid'ah ni muncul pada kat tu kurung ke-6. Yang direka oleh Ibnu Taimiyah. Rasulullah tak pernah membahagikan tauhid kepada 3. Sayyidina Abu Bakar pun tak. Tiba-tiba muncul tauhid 3. Dia kata tauhid salah. Maka hak inilah sebesar-besar bid'ah yang dibuat. Bid'ah lain tu sipi ya. Hak ni hak paling besar bid'ahnya. Mereka ke benda hak tidak ada zaman Nabi macam-macam lah. Jadi jangan nampak bid'ah tu silap faham. Maksud bid'ah sini kita ahli sunnah wal jamaah menolak bid'ah. Apa maksud bid'ah? Dalam kitab tauhid kata mubtadi', fasik lagi mubtadi'. Mubtadi' ni kumpulan ni tak zaman Nabi tak ada orang kecek lagu ni. Zaman Nabi tak ada orang mikir lagu ni. Tak ada zaman Nabi tak ada orang beriktikad lagu ni. Tak ada zaman dia yang mari-mari lagu tu. Ni panggil ahlul bid'ah. Kita pun tak suka bid'ah. Kita ahli sunnah wal jamaah tak suka bid'ah. Maksud bid'ah yang kita tak suka, bid'ah dalalah. Bukan bid'ah hasanah yang difaham oleh ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita tengok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lawan ahli bid'ah. Syekh Junaid Baghdadi lawan ahlul bid'ah. Abu Hasan Al-Asy'ari lawan ahlul bid'ah. Semua ahli sunnah wal jamaah lawan ahlul bid'ah. Siapa dia ahlul bid'ah ni? Ahlul. Jangan duk royaklah suhu lajuk dia pula. Maka apa dia? Muhammad bin Abdul Wahhab muncul pada 1200. Cekak Abu Hasan Asy'ari nak lawan bid'ah mana? Abu Hasan Asy'ari lahir pada tahun 300, dia meninggal tahun 300 lebih-lebih sikit. Masih dalam kurun salah lagi. Apa nak lawan bid'ah? Muhammad bin Abdul Wahhab tak wujud lagi pada masa tu. Ya ada dah. Zaman ni orang hok kubai ni ada dah. Nama dia bukan nama walah. Nama semua orang yang keluar daripada ajaran Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dipanggil ahlul bid'ah. Seperti zaman sahabat muncullah golongan mendakwa jadi Nabi Musailamatul Kazzab. Muncullah orang hok pelik-pelik. Firqah apa dia? Mu'tazilah. Hok kumpulan hok paling lama sekali Mu'tazilah. Muncul zaman Hasan Al-Basri lagi. Zaman dia. Semenjak daripada sahabat-sahabat menolak Hasan ahlul bid'ah Mu'tazilah ni. Lepas tu muncul pula hak baru. Murji'ah ko Qadariyah ko sahabat tolak ahli sunnah wal jamaah. Maka hak muncul hak ahli sunnah wal jamaah terima hanyalah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dari sudut tauhid. Hak lain semua tolak belaka. Ya dulu lagi sampai sekarang. Timbul pula Ibnu Taimiyah kurung ke-6 tolak pula. Dalam fiqh Ibnu Hazmi Az-Zahiri pula. Ada riwayat kata ulama tolak sebab dia engkar ijma'. Macam-macam. Ada timbul pula zaman lepas-lepas pada tu. Macam-macam lah. Istilah-istilah ilmu apa dah. Bagai-bagai model ni orang panggil apa dah. Sekular ko, pluralisme ko, apa nama rima pun kita pun tak reti. Siapa tak faham apa kita sekular apa dia tu semua Islam tolak belaka. Tu ahlul bid'ah wal hawa di belaka. Orang yang menarik selendangnya 15 kerana hairan ta'ajub pada dirinya. Apa maksud menarik? Yakni orang yang menghulurkan, melunjuk, melabuhkan kain dia kerana merasa dia tu hebat. Orang zaman dulu, lah ni berkali kita tak mikir lagu tu. Pakai kain lebih ni lutut, lebih pada lutut, bawah ni sampai seleret menunjukkan kehebatan. Ambo orang kaya, ambo boleh beli kain banyak, tengok seleret je. Sahabat-sahabat dulu pakai kain sama besar kain tuala. Kain nak rokok pegang kain takut naik. Naik terakat lutut terbatal, nak sujud pegang takut gerok kain. Pakai kain selah. Rasulullah sapa royak kepada sahabat perempuan, tain orang jatuh rokok sujud mu jangan mu tuduk kepala. Biar dia akak kepala dulu baru mu akak kepala. Jangan lepas pada sujud aku akak kepala mu akak dulu nampak. Tak ada apa. Mu kau pakai itu wala. Tak ada apa. Kai itu wala pula hok nipis. Bukan hok jenama hok teban ni. Ni kai itu wala nipis. Jadi nampak air orang jatuh. Dahlah pakai kain selah. Nabi kata molek pakai kain dua lah dalam hadis Nabi. Ulama tafsirlah kain wala ni maknanya kain plekat selah, baju selah.
Tak boleh kita pakai kain pelekat selah, lebih-lebih lagi semaya depan orang, tak ada apa lah. Kalau tak nampak tak apa, ni nampak jelas. Kain putih pula tasawuf. Ya ingat tasawuf mana putih. Orang belakang ngucap sadak. Tu imam pakai lagu tu pula, jangan nyanyo. Tu imam aib buat kerja lagu tu. Maka orang zaman dulu kalau pakai baju lebih-lebih ni tajuklah rasa hebat. Maka Nabi marah lagu tu. Belah orang yang bermain catu. Catu ada juga. Dalam mazhab kita catu ni hanya makruh saja, Maliki kata haram. Mazhab kita catu ni makruh kecuali ada patung. Patung pula gambar salib, cross. Duk selamat cross tu, king tu. Duk selamat takut cek mek ni. Cek pisah lagi, cek tak apa lagi kalau cek mek kat sudah lah. Ona lagi, bahaya kuda naik lagi. Cek mek panggil kau dia tahu cek mek ni. Padri dia tu, padri panggil padri, kita panggil cek mek. Cek mek lah kau dia nama kau dia. Main catu. Dalam mazhab kita makruh hukum dia. Kalau benda ada salib ada apa hukum dia haram, tak boleh main juga. Manakala mazhab Maliki hukum dia haram. Jadi dalam mazhab kita hukum dia makruh main catu. Main haji terkebal. Supaya benda tu tak ada masalah apa dia. Sebab apa? Sebab catu ni banyak maksud dia. Ada maksud di sebalik permainan. Haji tak apa, nama haji dah Islamik ke tu. Islam. Haji pula terkebal. Duk ujung tu terkebal. 14 kali naik ke Mekah. Semaya bedok pun haji paceroh dia. Haji terkebal tak boleh lawan dia. Haji tak terkebal tak apa lagi. Mai haji kapik. Haji kapik, haji biasa, haji kapik, haji terkebal. Jangan. Budak-budak lari reti tak tahu haji kapik, haji terkebal. Orang yang bermain gendai yang kecil, di tengahnya luas dua tepinya. Kongga deh, Yankee. Luas, kecil tengah buskok pula. Tak sini, tang. Mazhab kita lagu mana? Tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada yang tiada kulitnya pada sekarang ini. Yang kecil kita, Yankee, buka besar, tang. Dalam mazhab kita haram. Bermain dengan Yankee ni haram. Cuma benda ni khilaf. Muktamadnya secara zahirnya pegang hukum haram. Tetapi ada ulama menyatakan hukum dia bergantung kepada sebab. Sebab apa haram? Kerana dulu gendai lagu tu dalam majlis tari. Maka kalau sahabat dengar dia teringat zaman-zaman dia duduk. Kalau kita duduk masuk disko zaman dulu lah. Kita lah ni kalau dengar lagu tu duduk ingat kok Mekah lah zaman dulu nah. Sampai sekarang kita tengok di Kelantan sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa, hamba rasa hamba kecil lagi duduk. Teng main gambus ni. Gambus ni menurut mazhab kita haram. Pas kita ada teringat kau perempuan kau masa tu. Duk teringat kau caca tu. Allah caca. La haula wala quwata. Allah hai jagung ya Allah. Sorgo supaya Mekah dah. Duk ingat Syekh Mahmud Khalil Husari. Tak ada kaitan pun. Orang Melayu. Maka dia tak biasa dengan majlis-majlis lagu tu. Maka suara-suara yang keluar daripada alat-alat muzik lagu ni tidak menyebabkan dia ingat kepada majlis maksiat. Rasulullah larang kepada sahabat kerana benda-benda ni kadang-kadang mengingatkan. Sebab tu kita nak jadi baik. Jangan kita masih kekal ke benda hak maksiat yang dulu. Takut-takut kita jadi teringat semula. Tepat-tepat orang-orang yang menyebabkan kita ingat kepada maksiat dulu. Maka ada ulama kata haram. Tak ada kira. Ada ulama kata jika benda tu maksiat barulah haram, kalau tak maksiat hukumnya boleh. Lah ni orang buat nasib baca qasidah dah pula. Ting. Apa hukum dia? Hukum dia lagu itulah, benda apabila khilaf tidak jadi maksiat, sepakat jadi maksiat. Maka kaedah dia kalau boleh jauhkan. Tapi kalau tak boleh paksa, tak apalah. Gitulah. Jangan hidup sungguh sangat. Orang yang bermain rebab, biola dan serunai. Rebab, mainkan rebab ni. Sudah. Rebab ni gendai dia. Ni. Rebab ni gambus dia. Rebab. Rebab ni gambus. Dong. Ni gambus. Biola. Tok sini. Kitaro kau apa dia. Semua bertali.
Serunai, bukan serunai tu kau tu. Mizmar, seruling. Seruling ni ada kepik, dia ada api. Bunyi suara. Kalau seruling hok tak ada suara kita siup global tu, hok tu tak apa tu panggil naik. Dari bahasa Arab serunai. Hok haranya seruling. Seruling ni macam recorder, hok benda ada kepik dah. Kita siup lagu mana bunyi. Kerana semua alat-alat lagu ni dalam majlis maksiat dulu. Maka Rasulullah kalau boleh hok benda mengingatkan maksiat mu kata, mu jangan pergi, mu jangan dengar, takut mari semula, takut mu tak kuat. Nah, mu kata mu nak berubah, maka benda-benda yang menarik kamu kepada majlis gapo dia nostalgia jahat tak sudah ingatlah. Maka ada ulama kata apabila ternapilah elak daya lagu tu, manusia tak mengingatkan ahli majlis maksiat dengan dengar suara rebab biola, maka hukum dia harus. Nah, jadi boleh berlaku nak pakar. Nah, benda tu mukhtalaf, selisih ulama. Sekalian tersebut itu tidak diampuni jika mereka tidak bertaubat selepas bermain segala yang tersebut itu dengan taubat yang sahih dengan segala syaratnya. Kalau dia bertaubat tak apa. Nabi itu hayat dah, aku akan ampun ke segala dosamu kecuali syirik. Syirik pun kalau bertaubat tu maaf lagi. Allah saya maaf ya Allah ya Tuhan aku tahu lagu mana jadi rasa ada benda lebih besar daripadamu. Selama ni aku duduk puja CJ, aku duduk puja PhD, Allah syiriklah. Aku duduk ayat CJ yang menentukan kebahagiaan aku, syiriklah. Syirik jali tu bukan syirik khafi tu. Jelas kata ada makhluk boleh membahagiakan orang, memberi mudarat, beri manfaat. Nah, selain daripada Allah, maka bertaubat. Maka hak kata tak diterima dosa syirik dengan Allah Ta'ala, dia tidak diampun dosa ke apa dia? Ketika nak mati. Apabila orang kafir nak masuk Islam, ketika nak mati tak diterima keadaan dia. Sebab apa? Dosa syirik dia nak minta maaf ketika nak mati tak sah, kerana apabila seorang dekat nak mati dia melihat keadaan yang sebenar. Dia nampak dah malaikat, dia nampak dah apa yang diajar oleh Islam selama kini betul, maka kita tak sih dah. Kerana sebelum daripada tu iman, selepas daripada lihat itu dipanggil yakin. Tengok dah. Maka Tuhan nak adalah keimanan daripada kita. Keimanan ni mempercayai benda yang kita tak nampak. Supaya kita nampak dah. Oh ni keimanan Tuhan nak. Dia tengok dah tak aci ya. Nak mati baru beriman tak aci mu nampak lah hak sebenarnya. Aku nak uji masa mu tak nampak ni. Maka kafir nak masuk Islam baru. Manakala nak bertaubat, katanya ulama masih diterima. Sekalipun nyawa di sini. Saya nak bertaubat, tapi bukan dosa syirik lah. Boleh terima lagi. Tapi syirik tak diterima dah. Dosa masih diterima. Sekalipun dia gharah. Dia halkum masih diterima katanya ulama. Syirik tak diterima. Manakala masa hidup, dosa syirik pun diampun. Kita sembah setan, sembah iblis, sembah gapo, sembah pangkat, sembah gapo dia, sembah piti. Ikutlah kamu sembah gapo dia pun. Tiba kita insaf, kita minta maaf dengan Tuhan, Tuhan maaf kita. Tetapi jika mereka bertaubat selepasnya, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan sekalian itu. Jangan duk bimbang kalau maaf. Kalau taubat, 18 dosa ni juga diampun. Dan mereka tergolong dalam kalangan orang yang beroleh kemenangan. Dan orang yang bertaubat daripada dosanya itu seperti orang yang tiada berdosa. Maka bersegeralah wahai orang yang berkehendak kepada kemenangan di akhirat, kepada taubat. Sebelum lagi kedatangan maut, dan tinggalkanlah pekerjaan yang melalaikan daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan ketaatan kepadanya. Taubat. Dan tinggalkanlah segala pekerjaan yang terpedaya dan segala pekerjaan yang menderhaka kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantikan dengan sebesar-besar rahmat pada sejahat-jahat amalan kamu itu, dengan rupa yang sebaik-baik daripada segala amalan kamu. Kerana Allah Ta'ala berfirman kata, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Maksudnya sesungguhnya segala amalan kebajikan itu menghapuskan segala perbuatan yang jahat. Sebab itulah ulama kata apabila kita buat dosa, cepat-cepat kita buat kebaikan. Antara kebaikannya adalah bertobat dengan Tuhan. Maka insya-Allah Tuhan janji dah kalau mu bertobat lepas pada buat jahat, aku akan terima taubatmu. Tak suruh tikal itu Tuhan terima kodok aku minta maaf dengan dia ni. Tak suruh tikal Tuhan royak dah aku maaf. Mu tak suruh tikal. Masalah mu buat pula tu dosa baru pula. Tu rahmat Tuhan setara tu.
Kita dah ulai dosa sama ya buat kita ni. Tetapi Tuhan maaf semacam. Itu kelebihan. Tuhan ayat dah. Mau buat kebaikan saja lepas pada buat jahat. Apa maksud buat kebaikan lepas dia? Antaranya berbuat taubat dengan Allah Ta'ala. Ataupun ulama kata, buat kebaikan. Ambil air semaya, gogo dah dosa sikit. Tengok ulama, tengok kitab, tengok masjid, tengok gapo. Maka inilah sejumlah perbuatan yang jahat dan permainan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diampunkan bagi segala orang yang tersebut itu jika ia bertaubat. Faedah berkahwin dan kelebihan dia. Tahu dah tapi tak sino amal lagi.